استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana pada pagi ini, ya, pagi Rabu, pagi 25 Ramadan, ya, maknanya hari yang ke-25 dah kita berpuasa. Dah, yalah, walaupun kita kata tak lama dah, ya, tinggal lagi 6 hari masuk hari ni, dah. Ya, tak lama dah nak raya. Tapi bagi orang yang kasih ataupun orang mukmin yang gembira dengan Ramadan ni, tentulah, ya, dah saat berpisah akan, ya, datang juga. Jadi, ya, baki, beberapa hari yang tersisa ini, saya kiralah kita, gunakan kesempatan, ataupun rebutlah peluang, untuk kita, ya, menambahkan ataupun sekurang-kurang dapat kita menetapkan akan ibadat kita, amal kita, biarlah sampai ke penghujungnya, sampai yang hari yang terakhir. Nah, ya, bahkan kalau ikutkan, ya, malam raya tu pun ada juga amalan khusus. Bukan kata raya je kan, ya, di samping, ya, sunat kita bertakbir, namanya takbir mursal. Takbir mursal bermula daripada maghrib, ya, malam raya sehingga kepada semayang raya lah. Takbir mursal, takbir yang kita Allahu Akbar tu kan, ya, yang dikumandangkan secara jahar kuat, berterusan takbir tersebut, ya, berbeza dengan takbir muqayyad. Takbir muqayyad yang berhubung dengan semayang, itu khusus pada raya Aidil Adha. Takbir muqayyad tu dimulai pada subuh hari Arafah tu. Subuh hari 9 Zulhijjah tu dah sunat takbir lah. Lepas main subuh 9 Zulhijjah tu biasanya orang puasa kan, kalau kita ni puasa lah. Kalau jemaah haji tak sunat dia berpuasa, ya. Jadi, ya, kita bertakbir, namanya takbir muqayyad, maknanya yang kaitkan dengan semayang. Bila kita sudah semayang subuh, takbir lah. Kemudian bila semayang zuhur, lepas sudah semayang zuhur, kita takbir juga. Kemudian, ya, seterusnya lah, sampailah kepada hari tasyrik yang terakhir, yang ke-13. Jadi mana ada 5 hari takbir, 9, 10, 11, 12, 13. Takbir muqayyad namanya. Kalau takbir malam raya tu namanya takbir mursal. Bacaan lafaz sama je. Sama kan, tak ada beza. Itu dia. Jadi bertakbir, ya, kemudian membaca ataupun beramal dengan satu amalan yang Nabi suruh, ya, kerana malam raya ni termasuk daripada 5 malam yang utama. Barang siapa yang menghidupkan 5 malam, nescaya wajib baginya syurga, Nabi kata. 5 malam ni, ya, termasuklah malam raya pertama, malam, ya, dia panggil malam tarwiyah. Malam tarwiyah 8 Zulhijjah. Ya, 8 Zulhijjah. Ya, 8 Zulhijjah. Ngapa tu? Kalau kita ingat peristiwa Nabi Ibrahim, ketika malam tu, malam pertama dia bermimpi, dia menyembelih, ya, anaknya Ismail, ya. Tarwiyah. Tara maknanya melihat dia, ya, dalam mimpi kan. Kemudian 9 Zulhijjah, malam Arafah, mimpi kali kedua, maka, ya, tahulah dia ini bahawasanya ini adalah perintah Allah, bukan mainan tidur ataupun bukan mimpi daripada syaitan. Arafah maknanya mengenal, mengetahuilah bahawa ini perintah Allah. Malam terakhir, malam Adhiyah, malam raya lah, Aidil Adha. Jadi 3 malam situ.
Kemudian malam keempat ya yang masuk dalam 5 ni iaitu malam raya ni Aidilfitri, dan malam kelima iaitulah malam nisfu daripada Syaban. Ya, jadi 5 malam siapa yang hidupkan dia, Nabi kata wajib bagi syurga. Jadi dalam tu dalam kitab Jam'ul Fawaid Syekh Daud ya, dia nakalkan daripada ulama iaitulah sunat pada malam tu barang siapa membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi sebanyak 300 kali. Start daripada maghrib tu sampailah pada sembahyang raya niscaya dan diniatkan pahala kepada amwatil muslimin, segala orang yang mati di kalangan orang Islam, orang mukmin, terutama ibu bapa kita, niscaya dimasukkan ke dalam kubur mereka itu 1000 nur. 1000 nur iaitu nur cahaya. Allah Taala kurniakan hadiah ni sekiranya terang menerang kubur orang yang menerimanya. Dan apabila mati apabila mati seseorang tu yang beramal, yang bersedekah dengan baca-bacaan, niscaya dijadikan padanya kuburnya 1000 nur pula. Tu malam raya lah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa. Satu lagi kata Zahri berkata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata kata Sayyidina Anas bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kita baca tadi 10 kali tadi kan. Baca tu ataupun kalau ikut nafas dia tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair. Tambah tu sikit je. Jadi kalau tak tambah pun tak apalah. Satu. Banyak mana nak baca. Tadi 300 subhanallah bihamdihi subhanallah. Baca sebanyak 400 kali. 400 kali. Dah banyak ke? Allah Ta'ala kira banyak lah. 400 tu. Biasa kita subhanallah subhanallah 33 kan. Ialah mana sambil memandu tu kan. Tutup dulu lagu balik kampung tu. Balik kan. Tasbih dulu kan. Ataupun kalau yang kacau dodo lah, yang buat rendang lah kan. Baca tu subhanallah la ilaha illallah niscaya kata Nabi dikahwinkan akan dia oleh Allah Ta'ala dengan 400 bidadari. Tu dia 400 tu. Bukan 4 400. Anak bini 400. Tak dunia mana nak cari kan. Memanglah. Kalau beritahu kat isteri kita pun dia tak marah. Tak apa bang, kat syurga tak apa. Kat sini jangan. Tak apa, kat syurga kan. Saya dikahwinkan akan dia dengan 400 bidadari. Banyak bini ahli syurga memang banyak. Memang ramai. Kemudian mendapat pahala seperti ia merdekakan 100 orang hamba sahaya kan. Merdeka hamba ni besar pahala. Seorang pun besar pahala, apatah lagi 100. Dan mewakil oleh Allah Ta'ala akan malaikat membuat baginya kebun dan menanam baginya pohon kayu dalam syurga. Jadi maknanya ada malaikat tukang buat kebun. Allah Ta'ala wakilkan malaikat buat kebun kepada orang yang baca ni. Buat kebun berterusan sampai kiamat. Selagi tak kiamat, malaikat ni duk tanam pohon kayu. Jadi dalam syurga tu penuh dengan pohon-pohon, buah-buahan yang berbuah kan. Atas dunia pun kita gemar suka kalau ada kebun, kebun musangking, kebun buah-buahan kan. Siapa tak suka? Semua orang suka. Nanti di akhirat, tu dia itu dua lah amalan tu samping mana-mana ada amalan yang lain-lain silalah. Jadi maknanya hari ni esok lusa sampailah hari Senin jadi malam Selasa tu walaupun belum diisytiharkan oleh penyimpan Mahausa Raja kan, tapi jangkaannya lah kerana itu berdasar kepada hisab gitulah memang walaupun hisab tu dah tentu tapi tetap juga tengok anak bulan. Kerana Nabi kata sumu li ru'yati, berpuasa tengok anak bulan, wa aftiru li ru'yati, dan juga raya pun tengok anak bulan.
Nak tak nak memang kena tengok anak bulan. Ya, kalau tak nampak barulah disempurnakan Ramadan. Baik, tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita sambung kembali. Iaitu daripada kitab kita, adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum ataupun adab sembahyang berjamaah. Iaitulah muka surat 14, ya, adab yang ketujuh. Ya. Adab yang ketujuh ni ya kita maklum dah lah. Iaitu ya, waktu bagi sembahyang tu kan. Sunatnya iaitu pada awal waktu. Ya, jadi itu kita dah maklum ya, dan juga sudah juga diberitahu ataupun dinyatakan ya, pada perenggan tu tentang membaca sunat membaca surah, terutamalah bagi imam ya. Baik, kita perenggan yang kedua. Qala musannifu, dan ada pula sebahagian ulama. Nah, ni kalau ulama fiqh ya, yang memilihkan untuk sembahyang subuh itu, iaitu bacaan surah-surah yang dipilih. Surah dalam Al-Quran ada 114 surah. Daripada sepanjang-panjang suratul Baqarah 286 ayat, dah 2 juzuk lebih kan. Tu panjang. Surah paling panjang Al-Baqarah lah, 286 ayat. Kepada sependek-pendek surah 3 ayat, Inna A'tainah kan, 3 ayat. Kalau Allah 4 ayat ya. Inna A'tainah 3 ayat. Jadi sepanjang-panjang surah, sependek-pendek surah. Jadi jumlah surah adalah 114 termasuk Fatihah ya. Baik, daripada surah yang panjang tu kita nak baca apa? Bila kata sunat membaca surah kan, selepas Fatihah, jadi nak baca surah apa? Maka kata ulama telah memilihlah sebagian ulama untuk sembahyang subuh. Sembahyang subuh ni waktu dia panjang ke pendek? Ya, waktu dia ya pendek lah, tapi tak adalah ya, banding dengan maghrib lagi pendek. Subuh ni panjang sikit daripada maghrib. Jadi telah memilihlah oleh ulama sembahyang subuh ni akan surah-surah tiwalul mufassal. Tiwal maknanya panjang, mufassal yang bercerai-cerai lah. Surah yang panjang-panjang yang bercerai-cerai, iaitu surah-surah yang bermula daripada surah Qaf. Kalau imam tu dia hafaz surah Quran, tak apalah, dia boleh baca. Tapi kalau sekian tak hafaz ya, macam mana kan? Iaitu dia kata surah yang nombor 20, nombor 50 ya. Surah yang nombor 50. Mana tu bermula daripada surah Qaf sampailah kepada surah Al-Mursalat. Surah nombor 77. Mana start daripada 50 sampai ke 77, itu yang afdalnya. Tapi kalau tak hafal nak macam mana? Dan bila kata surah ni, iaitulah ya keseluruhan surah. Keseluruhan surah, satu surah. Maknanya kalau ayatnya ada 50 lah. Kalau ayatnya ada 70 lah. Itu sembahyang subuh. Tapi yalah, itu pun atas kemampuan juga kan. Kalau hafal itu satulah imam dia hafal, yang kedua makmum. Panjang sangat pula. Imam sik baca surah panjang, lama-lama makmum seorang-seorang tarik diri kan. Bukanlah dia muparakah dah, esok tak mari dah lah, cari surah yang bacanya pendek. Nak kerja nak pergi kerja kan. Tengok pada keadaan. Tapi ni cerita dari segi keutamaan membaca surah ya. Okey. Dan itu sembahyang subuh. Sembahyang subuh kan kita tahu sembahyang yang dibaca jahar surahnya, baca kuat. Dan untuk sembahyang isyak pula, isyak lagi panjang kan. Akan surah-surah awsatul mufassal. Awsat mana pertengahan. Tak panjang sangat. Awsatul mufassal, surah-surah yang sederhana panjang. Iaitu surah-surah yang bermula daripada amma yatasaalun juzuk amma.
Juzuk 30 tu lah kan, orang panggil juzuk amma. Juzuk amma tu juzuk yang ke-30. Sebab orang panggil juzuk amma kerana permulaan juzuk tu dimula dengan surah amma yatasaalun anin naba'il azim, ya. Nama surah An-Naba kan. Tapi masyhur dengan juzuk amma. Jadi kalau orang dulu ya baca juzuk amma kan, juzuk amma ya maknanya daripada surah An-Naba lah, amma yatasaalun. Tu kalau semayang isyak ya, daripada amma yatasaalun surah nombor 78 sampailah kepada wal-laili idza yaghsha wan nahar, ya, surah yang ke-92. Tu iaitulah awsatul mufassal, iaitu semayang isyak. Mana dari segi panjang bacaan surah paling panjang subuh, ya, lepas tu isyak, ya, dan semayang maghrib. Semayang maghrib baca akan surah-surah kisarul mufassal. Kisar makna qasrun, pendek kan, qasar pendek, ya. Macam kita kata semayang qasar kan, apa dia semayang qasar? Semayang yang dipendekkan daripada 4 rakaat kepada 2, ya. Jadi kisar maknanya pendek, surah-surah pendek. Surah pendek ni daripada mana? Iaitu daripada surah yang bermula daripada surah Wadduha, surah ke-93 sampailah akhir surah. Surah ataupun yang terkenal surah yang kita buat khatam Quran kan. Khatam Quran baca ramai-ramai surah apa? Start daripada Wadduha ke bawah lah. Ya, kalau kena khatam Quran start daripada Al-Baqarah pitam. Mampu siapa baca pertama tu ya. Atau so. Ya, biasanya kan bila buat majlis khatam Quran kan, ya, jadi pertama baca Wadduha, kedua baca Alam Nashrah sampailah, ya, tu dah. Jadi tu. Jadi ini maghrib. Mengapa maghrib surah pendek-pendek? Kerana waktunya pun pendek lah, waktunya singkat maghrib kan. Jadi makna situlah kita nampak dari situ. Subuh surah panjang-panjang, isyak sederhana panjang, maghrib pendek-pendek. Ya, itu pun bergantunglah atas ialah kemampuan dan ingatan bagi imam. Jadi ini setengah daripada perkara yang disunatkan. Ya, sebab tu kita ialah walaupun kita kata biasa siapa yang hafal surah panjang-panjang ni biasanya budak-budak hafiz lah kan. Budak-budak hafiz ya yang hafal surah-surah ni. Sebab tu bulan-bulan puasa kan surah masjid dia ambil budak-budak hafiz. Kerana dia orang hafal Quran kan. Ada hafal habis 30 juzuk, ada hafal 20 juzuk, ada hafal 15 juzuk kan. Jadi itu ya, dia bacalah surah-surah tu. Tetapi ialah ya, kita kena ingat ya, dalam masalah semayang ni dia bukan hanya berkaitan dengan bacaan sahaja kan. Kan dinamakan semayang al-af'alun, aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbiri wa mukhtatimatun bitaslimi bi syara'ita makhsusatin. Yang kata semayang ni beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam serta beberapa syarat ya, yang tertentu. Jadi maknanya imam ni ya bukan hanya diambil kira dari segi bacaan sahaja. Dia hafal Quran, dia baca surah, tapi syarat-syarat imam yang lain, syarat-syarat sah yang lain dia kena pelihara. Maknanya apa? Dia bukan hanya setakat hafal Quran, dia mesti mengetahui ilmu tentang semayang tu sendiri, ilmu fiqh lah. Ya, jangan dia bacanya sedap, bacanya panjang, tapi dari segi rukun, dari segi syarat tak pelihara, maka menyebabkan semayang tu jadi rosak. Ya, semayang tu tak sah dan umpamanya. Tapi biasalah ya, kalau dah biasa jadi imam tu dia dah maklum lah kan. Dan kita pun ya, memang kita belajar ya, awal-awal perkara-perkara yang kita belajar dalam ilmu fiqh bab semayang lah. Sebab apa je lah ya, tu rukun Islam yang kedua lepas mengucapkan tak dapat tidak kita kena belajar ya, start daripada bersuci lagi sampailah kepada semayang tu sendiri. Baik, okey, tu. Jadi mana kalau boleh lah, kalau tak boleh nak buat macam mana? Mana yang boleh lah. Umpama imam ya, dia baca, dia hanya hafal daripada Wadduha ke bawah sahaja. Tak apalah.
Mana agak-agak surah yang panjang-panjang tu letaklah pada subuh. Contoh tadi kan, baca apa? Surah Wadduha ya. Alam Nashrah, Alam Nashrah, Alam Nashrah. Dah Alam Nashrah surah kedua kan lepas Wadduha kemudian Wattini Wazzaitun. Tak apalah. Tak apalah, level kita bukan hafiz kan. Kita hafiz, kita hafal ya surah Kisarul Mufassal Wadduha ke bawah, tak apa. Tak ada masalah. Jadi hak tu ya. Jadi itulah. Tapi ialah ada juga beberapa ketika yang disunatkan membaca surah tertentu. Contohnya kita kata yang lazim kita buat pagi Jumaat, subuh kan? Subuh pagi Jumaat. Apa dia surah? Surah Alif Lam Mim Sajadah kan? Kenapa? Mutaba'ah lin Nabi ya. Kerana mengikut perbuatan Nabi. Jadi Nabi baca, banyak diriwayatkan Nabi baca pagi Jumaat Alif Lam Mim Sajadah. Rakaat kedua pula iaitu dengan membaca surah Al-Insan, Hal Ata 'alal Insan. Tu kemudian pula ada juga beberapa semayang yang Nabi khususkan, tentukan dengan semayang ni, dengan surah ni. Contohnya semayang Jumaat. Semayang Jumaat rakaat pertama Nabi baca dengan surah Al-Jumu'ah. Tapi bukan baca ujung dia. Ujung dia ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati, itu ujung lah daripada awal bismillah. Yang kedua, rakaat kedua surah Al-Munafiqun. Tapi ialah panjang satu. Yang kedua pula tak hafal, yang ketiga gelisah makmum nak kerja Jumaat kan. Jadi bacalah sabihi dengan sabihi isma rabbikal a'la dengan hal ataka hadithul ghasyiyah. Jadi maknanya dia punya pair itu kena ngam lah. Mana rakaat pertama tu biasanya dibaca surah yang di atas kedudukannya tinggi, kemudian rakaat kedua dengan bacaan surah yang rendah. Contoh Wadduha dengan Alam Nashrah, mana tinggi? Wadduha dia tinggi kan. Alam Nashrah dia dia kemudian. Jadi rakaat pertama Wadduha, rakaat kedua Alam Nashrah. Jangan pula terbalik. Kerana dari segi turutan surah tu. Tapi kalau kita baca muqaddam, memang dia baca start daripada Qul a'udzu birabbil Nas. Dia naik makin naik itu belajar muqaddam. Tapi kalau Quran turutan kita tengoklah. Baik jadi maknanya ini ialah kalau dapatlah, kalau tak dapat tak apalah. Bacalah surah apa yang dapat. Sebab apa, namanya pun sunat kan. Jadi sunat bacalah habis-habis tak dapat juga, katalah tak dapat juga. Baca apa? Baca yang paling mudah. Ma tayassara minal Quran. Apa dia? Qul ya ayyuhal kafirun qul huwallah. Ala lekeh lah, ala simple, tak apa. Dia bukan masalah pendek panjang surah. Yang pentingnya ada bacaan surah tu. Dan yang utamanya surah ni yang sempurna walaupun pendek. Daripada yang tak sempurna, surah yang panjang tapi bacanya beberapa ayat. Tu dia. Tapi kalau bulan puasa, tarawih, tak apalah. Dia nak khatam Quran, umpama kan. Jadi dia baca dalam tarawih. Dia baca ayat ni, 10 ayat ni, tak apalah tu. Tapi kalau dalam semayang fardu, semayang berjamaah, terutama semayang yang jahar ni, maka sehingga kita baca surah yang lengkap. Yang lengkap tu mana? Daripada ayat pertama sampai ayat akhir, lengkap. Contohnya, Qul huwallah kan, Qul huwallah, walaupun 4 ayat, tapi lengkap. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sempurna. Itu dia. Daripada kita baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, kita baca dah tengah tu. Kemudian habis pun tengah juga. Ada yang afdalnya apa? Yang afdalnya kita baca daripada bismillah sampailah penghabisan surah. Pendek pun tak apa, tapi sempurna. Sempurna surah tersebut. Sebab kalau surah yang panjang, jadi mana ibarat kalau kita baca buku lah kan, mukaddimah tak ada terus bab yang keberapa, kemudian pasal keberapa, tergantung cerita. Ibarat gitulah.
Walaupun tak salah nak baca surah besar pun, daripada surah-surah lain pun tak apa. Tapi yang afdalnya ya. Melainkan kalau dia melazimkan baca Quran tu dalam semayang tarawih, dia nak habis satu malam satu juzuk, jadi dia sambung tu tak apa. Ya, tak ada masalah ya. Baik, okey. Itulah kadar surah yang patut dibaca oleh imam. Maknanya yang patut ya, bukan yang wajib. Kalau yang wajib ni jelah yang patut. Okey, qadarnya, qadar maknanya panjang. Panjang ya, ayat ataupun surah. Baik, dan janganlah imam membaca surah yang terlalu panjang. Terlalu, makna terlalu ni yang mana? Iaitulah daripada surah kedua Al-Baqarah sampai yang ke-49. Itu semua panjang-panjang. Mantai rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran ke? Ya, jawabnya tak, menyumpah. Ya, menyumpah lah orang belakang. Ya, sebab perkara ni pernah berlaku ya kepada sahabat Nabi sendiri. Ya, adakah kamu nak ya Nabi tegur? Diberitahu pada Nabi si fulan ni ya, jadi imam semayang tapi baca surahnya ya Rab ya, panjang. Nabi pun ya beritahu pada sahabat ni, adakah kamu nakkan berlakunya fitnah? Semayang pun boleh fitnah, yalah dek terlampau panjang diri lama kan. Menyumpah kan. Sungguh nak apalah panjang ya, orang dalam ada hal, orang ada tak sihat kan. Jadi Nabi kata jangan. Idza amma akhadukumun nas wal yukhaffif. Kalau kamu jadi imam jangan panjang-panjang. Ya, ringankan. Kerana makmum belakang kamu banyak hal. Memang dia tak apa sihat, sama ada dia keuzuran, sama ada dia ada hal, ada ya janji dengan orang dan macam-macam lagi lah. Ya, itu. Baik, okey. Jadi jangan membaca surah yang terlalu panjang, sehingga kan menyusahkan kepada makmum. Jadi makmum susahlah. Jadi makmum jadi kepayahan, kesusahan. Sebab tu kalau kita tengok ya, tempat yang paling panjang ya perbuatannya qiyamah, berdiri. Sehingga kalau kita baca kisah Nabi SAW, dia berdiri sampai bengkak kaki kerana lama berdiri. Bukan ialah ada juga ya yang Nabi semayang sujudnya lama. Ialah kerana doa dan umpamanya, tapi itu semayang sunat. Tak pernah semayang jemaah, semayang fardu Nabi semayang panjang-panjang baca lama-lama bedah, tak pernah. Sebab Nabi faham belakang kita tu makmumnya macam-macam. Jadi tak usah panjang ya. Kerana jadi susah ya, kita nak semayang ni biarlah ya diterima. Ya, diterima makna orang suka ya, ataupun ialah ya jadi gemarlah orang semayang berjemaah. Tapi kalau dah kadang-kadang ada juga bunyikan imam tu masjid tu baca panjang, semayangnya lama kan, ada juga sana tu kes imam dia sederhana, nak ya tu laju. Jadi ya awak dulu masa budak-budak tu kan suka time-time tarawih imam laju. Imam express kita panggil kan. Laju je, ayat memang ayat lazim. Ya baca dah lah pendek-pendek kan. Lepas tu pula perbuatan Allahu Akbar, Allah. Jangan terlalu laju sampai 7 minit lah. Yang dalam YouTube tu 7 minit 20 rakaat. Itu tak tahu lah apa cerita. Ada lagi? Tak ada dah ya. 7 minit 20 rakaat. Bayanglah express tak express ni kan. Itu betul-betul kuda-kuda kena pasang kuat. Pinggang kena kuat ya, baru boleh laju macam tu. Tapi ialah apa faedah pula terlampau laju kan, sampai syarat rukun pun melanggar je, tak boleh pula kan. Kan dalam mazhab kita kan dia ada nama rukun thama'ninah ya, ada rukun bacaan ya. Fatihah tu rukun ya, rukun bacaan. Kalau tak sah baca Fatihah mana sah sembahyang. Ya. Jadi jangan ya, maknanya sederhana mengikut qadar kita lah. Sebab kalau sederhana ikut orang Arab lain pula kan, qadar kita lah ya. Sebab tu kalau kita pernah sembahyang di Mekah atau Madinah kan, jadi maknanya ya ialah biasanya kalau sembahyang panjang-panjang ni tarawih sikit lah, tarawih ya. Kalau sembahyang fardu tak panjang mana, imam pun maklum tahu ya, ramai makmum ni ratus-ratus ribu kan. Jadi dia tak panjang lah.
Baik, dan sunat bagi imam itu meringankan rokok dan sujud. Ringan ni makna jangan terlalu lama rokok, jangan terlalu lama sujud. Ya, imam kan, tapi kalau sebenarnya seorang kau nak lama mana pun ikut terpulang. Tu. Ya, sebab Nabi pernah sujud lama sujud sehingga Aisyah kata, ingatkan Nabi dah wafat. Lama tak bergerak kan? Ya, macam kita tengoklah dalam YouTube kadang-kadang ada orang tu yang mati, ya, meninggal dia ketika dia sujud. Orang duk ingat ya, lama sujud, orang dah bagi salam tak bangkit-bangkit, rupanya meninggal. Tak. Jadi Aisyah pun tengok Nabi tak bangkit lama ni, dia jamaknya kaki Nabi bergerak hidup lagi. Kita pun tengok gitu jugalah. Wahimah isteri, wahimah suami tengok sujud lama tu, test. Tapi berlapik lah, jangan sentuh kaki dia, batal lah sembahyang. Lapik lah kan, berlapik, gerak. Kalau bergerak gitu, hidup lagi lah. Tapi kalau tak bergerak dah, tu. Jadi, meringankan rokok dan sujud, maka jangan melebih ia di dalam tasbih itu atas 3 kali tasbih. Ingat, sunat bagi imam. Imam dia sunat, pendekkan rokok dan sujud dan jangan lebihkan tasbih daripada 3. Tu imam lah. Makmum boleh baca lebih. Boleh baca lebih. Tapi makmum pula jangan dia sujud ataupun rokok lebih lama. Imam dah baca tahiyat dah fil ala, dia duduk sujud lagi, tak bangkit-bangkit lagi. Konon nak baca banyak-banyak, tak tahu apa. Nak baca banyak ni, panjang ni boleh, ketika sembahyang seorang. Ketika sembahyang berjamaah ikut peraturan. Ikutlah tata cara imam kan. Mana janganlah lama kita antara perbuatan kita dengan imam. Dulu mendahului imam memang tak boleh lah. Kemudian pada imam pun tidak ada keuzuran, maka tak boleh makruh kita melamakan sujud kita ataupun rokok kita daripada imam. Adapun imam ni dah 3 kali. Bahkan dalam kitab fiqh dia sebut makruh bagi imam memanjangkan, melebihkan bacaan tasbihnya lebih daripada 3 kali. Makruh hukumnya. Ingat dapat pahala banyak kan? Kita baca banyak tentu pahala banyak, makruh panjang. Benda sunat itu kan, baca tasbih kan benda sunat, wajib. Sunat perbuatan rokok tu wajib, perbuatan sujud tu wajib, tapi bacaan tu sunat. Jadi sunatnya bagi imam 3 kali baca. Walaupun kita kata imam berkuasa penuh, kuasa veto, ikut aku nak berapa lama kan, tapi tak boleh. Imam pun tertakluk pada peraturan, jadi imam. Makmum tak pun, makmum ada lagi masa dia baca, makmum baca laju, misal kata subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dah 3 imam tak bangkit lagi, dia pun baca lagi, jadi 5, sunat kita gasal kanji 5 jadi 7 sampai jadi 11, tak pun, makmum boleh baca banyak-banyak. Sebab makmum ni dia tunggu imam je, imam tak bangkit lagi, dia baca lagi kan. Imam tak sunat baca lebih daripada 3 kali. Itu sebab dikata sini, dalam hal ini Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ma ra'aitu akhaffa min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tamam. Muttafaqun alaih, Bukhari wa Muslim. Artinya tiada aku lihat yang terlebih ringan sembahyang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sempurnanya. Ringan Nabi, Nabi tak panjang-panjang semayangnya itu. Mana lihat ni mana yang di masjid lah. Kalau di rumah dia tak lihat kan. Isteri yang lihat, tapi ni Anas lihat mana yang ringan semayang tapi sempurna. Jangan ringan tapi tak sempurna, tamak nina pun tak ada kan. Tu ringan tak sempurna, ringan dan sempurna, melainkan Rasulullah. Nabi semayang. Jadi maknanya kan Nabi kata semayangkanlah kamu seperti mana kamu lihat aku semayang, sebagaimana kamu belajar aku semayang macam mana kan. Jadi ini
Riwayat Anas kata mana Nabi sesempurna semayang, seringan-ringan, akhaffa, bukan aksara. Kalau aksara pendek, ringkas, ni akhaffa, ringan. Kita maklum sajalah ringan. Tak, ringan ni mana kita kata tak terlalu panjang, tak terlalu pendek, sedang-sedang. Sedang elok tu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wal jumlatu takhfifu aula la siyama idza kathural jam'u. Dan hasillah daripada perhimpunan perkataan para ulama itu, bahawa meringankan sembahyang bagi imam itu terlebih aula. Jadi imam sembahyang yang paling ringan itu yang terlebih utama. Jangan terlalu panjang. Dah, okey. Terlebih utama bagi imam, terlebih aula. Istimewa pula apabila ramailah oleh orang yang berjemaah. Makmumnya ramai. Bila ramai, kau timbang-timbanglah. Patut ke tak patut kau panjangkan semayang tu. Patut tak patut bacanya panjang-panjang. Patut ke tak patut sujud rokoknya lama-lama. Jawabnya tak patut lah. Kerana makmum tu ramai. Sebab tu orang dah biasa mengimamkan semayang ramai-ramai ni, dia ada pertimbangan dia. Mana ketambah pula kalau dia dah biasa dengan keadaan tu. Kita biasanya semayang tak ramai. Makmum kan tiba-tiba ramai macam mana. Kadang-kadang imam bila tengok dia ramainya makmum naik seh dia. Ada juga imam naik seh. Oh ini ramai ni, dan nak baca panjang. Nak baca panjang, nak sujud lama, jangan. Mana ringankan. Walaupun kita kata sembahyang tarawih ataupun qiyamul lail lah kan, qiyamul lail, tahajud ataupun tasbih umpamanya kan, maka jangan dipanjangkan. Okey. Jadi ni khusus bagi imam lah, sebab dia yang jadi kepala. Kalau sembahyang seorang tak ada peraturan ni, maknanya kau nak panjang dan pendek atas masing-masing. Tapi kalau dah jadi imam, jadi pastikanlah jangan memberatkan makmum. Sebab takhfifun lawannya syakilun, ringan lawannya berat. Berat ni maknanya makmum jadi kesusahan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'ifa wal kabira wa dhal hajati wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Yang bermaksud Nabi kata, apabila sembahyanglah seseorang kamu dengan manusia, maksudnya bila jadi imam. Sembahyang dengan manusia mana? Bila kita jadi imam. Fal yukhaffif, maka hendaklah meringankan ia akan sembahyangnya. Jangan berat-berat, jangan terlalu panjang. Ini ambil maklumat bagi imam lah. Sebab tu imam ialah di samping kita kata ada ilmu, ada pengetahuan dia tentang hukum hakam sembahyang, dia juga mesti ada pengetahuan tentang keadaan makmum tu. Ibarat kita kata yang memahami aspirasi makmum lah. Makna makmum aku ni, belakang aku ni siapa? Orang tua-tua ke? Ada belaka orang tua, ada orang muda, ada budak-budak ada. Yang sehat ada, yang tak berapa sehat, bukanlah maksud dari segi itu pinggangnya sakit, lenguh, lututnya sakit, tu kan. Jadi ramai kan makmum belakang kita tu. Jadi kalau imam buat dono je, buat tak, itu mana imam tak prihatin nama tu. Imam tak prihatin. Patut imam kena prihatin. Belakang aku ni ramai orang yang macam-macam hal. Lelaki ada, perempuan ada kan. Tambah perempuan pula tu dia ada anak umpamanya kan. Jadi ambil timbang-timbang. Jadi jangan berat-berat. Okey, sederhana je. Sederhana, maka tidak menyusah, tidak memberatkan. Okey. Itu Nabi suruh tu. Kerana bahawasanya ada di dalam mereka itu, makna makmum yang ramai itu ada orang yang dhaifun. Dhaif maknanya orang yang tak larat.
Orang tua kan tak larat berdiri lama-lama. Orang menyakit tak larat, ya, sujud lama-lama, dia darah tinggi. Kalau lama-lama sujud, pening kepala dia kan. Ataupun orang setengah orang yang menjalani, kita kata, ya, rawatan mata, ya, sakit mata kan. Dia bak sujud tu, sakit mata dia kan, macam nak terkeluar kata dia. Tu tak boleh lama-lama. Tapi iman tak bangkit-bangkit lagi ni, dia lama-lama bangkit dulu. Macam mana dah sakit kan? Tu jagalah. Ya, jadi di belakang tu ada orang yang dhaif dan ada orang yang tua dan ada orang yang mempunyai hajat. Telefon dah berapa kali bergetar dah. Nget. Yalah, ya, dia dah silent dah tapi ya, vibrate tu tak tahan. Nget. Tambah kawan pula nak bagi duit lah tu kan, nak bayar hutang. Lambat ni. Kawan kata aku tunggu 10 minit ni, kalau lambat aku belah lah. Kita nak apa? Jadi risau. Yalah, semayang tapi hatinya, hati bergetar juga. Ya. Handphone bergetar, hati pun bergetar juga. Ya. Itu ya. Ada kadang orang sakit perut. Dia duk tahan. Tadi tak berasa, bila dah semayang baru berasa mulah perut. Duk tahan. Imam lama pula imam semayang. Sudah. Ya, macam mana? Ya, nak tahan ke? Kalau boleh tahan, tak apalah, tak boleh tahan. Kan melambak situ kan. Macam mana? Dah emergency kan? Terpaksa lah. Mengundurkan diri kan? Tu qada hajat nama dia. Jadi, ya, ni atas imam ya. Jadi Nabi nasihatkan ya. Jadi macam-macam lah makmum belakang kita tu. Jadi perhatikanlah ya, maknanya ya. Imam tengok agak-agak lah ya. Dan apabila sembahyanglah ia sendiri, tadi wa idza shalla li nafsi, kalau sembahyang seorang-seorang ya, fal yatawil ma syaa, maka hendaklah dia melanjutkan sembahyangnya barang yang sekehendaknya. Tu berapa lama kau nak sembahyang, berapa panjang ayat kau nak baca, berapa lama kau nak sujud, tu terpulang. Tak ada sangkut dengan orang. Tu tak apa. Ya. Tapi kalau berjemaah jangan. Nabi tegur. Ya. Tu dia. Jadi maknanya fahamlah kita situ ya. Tak habis lagi ni. Dia punya ya. Tapi kita fahamlah situ bahawasanya ya, ini adabnya, adab imam, adab makmum. Saya pelihara jagalah. Sebab kalau tidak, nanya kepada makmum. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ya, dengan merujukkan kepada hadis muttafaqun alaih tadi, iaitulah hadis muttafaqun alaih ya, Anas melihat sembahyang Rasulullah tu ringan. Waqad kana Mu'az bin Jabalin radhiyallahu anhu yusalli biqaumin al-isya'a wa qara'a suratul Baqarah fa kharaja rajulun minas salati wa atamma li nafsihi faqalu nafaqar rajulu. Fatashakiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajazar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan faqala afattanun anta ya Mu'az, iqra surata sabihi was-sama'i wat-tariq wasyamsi wadhuha. Baik, kayaknya pernah berlaku kepada Sayyidina Mu'az lah. Apa dia? Iaitulah sesungguhnya adalah Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi utama kan. Maka sembahyang Isyak lah ia dengan satu kaum. Ya, dia jadi imam lah, dia sahabat utama. Ya, dia senior ataupun orang yang awal-awal Islam, orang banyak ilmu kan Sayyidina Mu'az. Jadi bila dia dah sembahyang, jadi orang suruh dia jadi imam lah. Sembahyangnya main Isyak. Dengan satu kaum, dengan dengan jemaah, dan membacalah ia akan surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, tuan-tuan, alif lam mim, ingat baca 5 ayat je, terus lagi sampai 286 ayat, 2 juzuk setengah, macam. Jadi baca surah Al-Baqarah, maka keluar seorang laki-laki daripada sembahyang sertanya. Ada seorang muparakah, tak tahan. Sahabat ni tak tahan juga, kita tahan lagi tak tahan kan. Ada
Zaman Nabi sendiri kan, muparakah dia. Tengok dia semayang, dia ya mana dia langsah lagi lah, tapi dia terus semayang, dia terus rokok, dia terus ya. Jadi keluar seorang laki-laki, lalu ia menyempurnakan semayangnya itu bagi diri sendiri. Mana tak ikut jemaah lah, tak ikut ya, muaz, tak ikut imam, dia muparakah. Jadi maknanya boleh ke tak muparakah? Boleh, kalau ada keperluan muparakah boleh. Tak ya. Tu dia. Contoh semayang Jumaat boleh. Ya, yang wajib berjamaah ni rakaat pertama sahaja. Wajib berjamaah. Adapun rakaat kedua tak wajib dah. Jadi makmum dah tahu mengaji kan, rakaat kedua kita pecut. Parakah. Sudah naik Allah Akbar, naik rakaat kedua masing-masing makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Kehabisan habis, semua orang keluar. Tinggal iman dengan Tok Wila. Berdua. Tak. Macam mana? Sah ke tak? Jawabnya sah. Ya, boleh. Kerana yang diwajibkan berjamaah pada sembahyang Jumaat hanya pada rakaat pertama. Ya, rakaat kedua tak wajib berjamaah, tapi takkanlah kita nak berparakah kan, sampai habislah ya. Tu ya. Jadi boleh ke tak? Jawabnya boleh muparakah. Ya, ialah kalau ada keperluan, kalau ada ya, boleh muparakah maknanya. Jadi bila seorang tu muparakah daripada Muaz, maka berkatalah mereka yang bersama-sama sembahyang itu, siapa? Mana makmum-makmum lain, jadi munafik lah orang laki-laki. Ni munafik ni. Ya orang patut ikut imam ni, dak dia muparakah. Ni munafik, orang cap dia munafik lah. Tak, okey. Jadi orang cap dia munafik, maka mengadulah keduanya itu kepada Rasulullah SAW. Orang dok cap dia munafik sebab muparakah tak ikut Muaz. Jadi dia tak puas hati ya. Ya, dia pergi ngadu pada Nabi ya. Baik, kemudian ya, maka marahlah Nabi akan Muaz itu dan berkatalah ia kepada Muaz, adakah engkau berbuat fitnah ya Muaz? Ya, apa maksud? Engkau punya bacaan yang panjang tu menyebabkan makmum tak selesa, ada yang muparakah macam-macam, jadi itu adalah fitnah dalam sembahyang. Dalam sembahyang pun ada fitnah juga kan. Apa lagi luar sembahyang, tentu lagi banyak kan. Dalam sembahyang pun jangan buat fitnah. Iaitu baca panjang-panjang. Adakah kamu nak buat fitnah dalam wahai Muaz? Tak. Ya, adakah ya? Baca olehmu, Nabi ajar Muaz. Lain kali kalau kamu jadi imam, baca olehmu surah Sabbihismu, Sabbihisma Rabbika, Sabbihism, tu surah Al-A'la tu kan. Al-A'la ataupun was-sama'i wat-tariq, surah At-Tariq, ataupun wasyamsi waduhaha. Baca surah-surah tu lah, jangan baca panjang-panjang. Tak. Jadi ya, nampak situ kan, perbuatan Muaz tu tak Nabi tak berkenan. Tak, kerana bacanya panjang. Walaupun dia engkau hafal surah, ya bagus baca panjang ni, pahala banyak, tapi tak sesuai dibawa dalam sembahyang berjamaah. Jadi maknanya kita kiaslah atas makmum kita ni agak-agak berapa banyak ataupun berapa panjang surah yang kita baca. Nak baca tu kan, jangan terlalu panjang lah. Makmum aku ni ya, kalau wadduha ke bawah, yang wadduha lah ke bawah. Makmum aku ni ya boleh kalau wasyamsi wadduha ataupun sabbihisma rabbikal a'la kan. Dalam witir tu kan banyak dibaca sabbihisma rabbikal a'la alladzi tu biasalah. Nah, jadi tu okeylah, tak adalah panjang kan. Tak, tapi kalau alif lam mim sajadah ialah panjang tu jelah ayat dia. Ya, dia panjang tak panjangnya atas imam yang membaca. Kalau dia fasih, dia lancar, kemudian pula lagu pula sedap, tak rasa panjang, betul tak? Tapi kalau dia baca bacanya bacanya slow, kemudian pula dia tergagap-gagap, jadi panjang lah, orang tak selesa. Kita tengok budak-budak yang jadi imam hafiz tu kan, kalau dia bacanya lancar, fasih dengan lagu, kita pun seronok dengar kan. Panjang tak berasa panjang kan. Itulah. Okey. Jadi itu masalah dia bacaan surah. Dalam bab ni dia bahas panjang sikit. Kenapa? Kerana banyak berlaku. Kerana banyak berlaku dan kerana satu nak mengelakkan akan fitnah dalam sembahyang. Dari segi perbuatan panjang, dari segi bacaan panjang.
InsyaAllah kita sambung. Adab yang ke-8, sunat bagi imam itu membaca surah-surah yang dibaca oleh Nabi dalam sembahyang. Ada beberapa surah yang Nabi suka baca ni dalam sembahyang-sembahyang yang tertentu. InsyaAllah kita sambung selepas daripada gaya. Ya, mungkin kembali kepada jadual asal ya. Tak adalah pagi subuh macam ni lagi ya. Kita akan balik ya insya-Allah. Kita sambung ya kuliah selepas daripada hari raya. Wallahu taala alam wa billahi taufik wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa 'allimna ilman aqdamin wa fahimna fahmas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna 'ilman warhikna bis salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.